Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatina Dira binti Anwar dan insya-Allah pada hari ini grup saya akan menerangkan tentang rationalism dan empirism. Sebelum itu, untuk pengenalan saya akan explain terlebih dahulu apa itu maksud rationalism dan empirism. So, maksud rationalism adalah satu aliran yang mengagung-agungkan penggunaan akal dan kelompok rationalism ini banyak menggunakan kaedah didaksi dalam menyusun pengetahuannya. Dan kalau anda semua ingat pada kelas pembelajaran kita yang lepas, Ustazah Azizah ada menerangkan apa itu kaedah didaksi. Kaedah didaksi adalah satu kajian dari umum kepada khusus. Maksudnya, kita membuat kajian secara keseluruhan dan kita membuat keputusan daripada kajian itu secara khusus. Okay, itu adalah maksud rationalism secara mudah yang kita boleh faham. So, untuk empirism pula adalah satu pemikiran yang meletakkan bahawa akal itu tak wujud. Bahkan apa yang wujud hanyalah deria semata-mata yang menjadikan manusia itu mengetahui sesuatu pengetahuan. Atau dengan kata lainnya, para pemikir empirism ni, diorang percaya bahawa semua pengetahuan ini diperoleh adalah berdasarkan pengalaman yang kita pernah lalui. Dan dunia hanya boleh dijustifikasikan oleh pengalaman. Jadi itu adalah maksud mudah empirism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nama saya Amal Adrana binti Ahmad dan saya pembentang pertama. Saya akan membicarakan tentang pengertian dan juga tokoh-tokoh yang berkaitan. So, saya akan start dengan pengertian. Pengertian rasionalisme ialah berasal dari bahasa Latin yang bermaksud akal. Selain itu, rasionalisme juga berasal dari perkataan bahasa Inggeris iaitu rationalism. Rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahawa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan kebenaran. Konsep utama yang menjadi pegangan ini ialah kepercayaan terhadap kemampuan dan otoriti akal fikiran, iaitu asal untuk menyingkap ilmu dan kebenaran. Pengertian empirisisme berasal dari perkataan bahasa Inggeris iaitu empiricism dan experience. Perkataan ini berasal dari perkataan bahasa Yunani iaitu empiria dan dari kata experitia yang bererti berpengalaman dalam dan berkenalan dengan. Empirisisme adalah suatu aliran falsafah yang menyatakan bahawa semua pengetahuan diperolehi atau berdasarkan pengalaman. Ia juga menyatakan bahawa semua kenyataan berkenaan pengetahuan terhadap dunia hanya boleh dijustifikasikan oleh pengalaman. Tokoh-tokoh rasionalisme. Pertama, René Descartes. Ilmu pengetahuan hanya satu tanpa ada bandingannya dan hanya boleh disusun oleh satu orang. Ini adalah sebagai prinsip yang berdiri dengan sendirinya dengan menggunakan satu kaedah yang umum. Yang kedua, Nicolas Malebranche menyokong ajaran René Descartes bahawa ada dua prinsip pemikiran iaitu pemikiran dan keluasan. Tetapi tentang hubungan fizikal dan rohani, beliau mempunyai pandangannya yang tersendiri iaitu occasionalisme, occasion, kesempatan. Yang ketiga, Baruch de Spinoza. Ia memandang sesuatu itu benar hanya dengan melalui akal. Beliau menolak teping pandangan bahawa panca indera adalah salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan. Beliau berpendapat bahawa panca indera boleh menyesatkan manusia. Tokoh-tokoh empirisisme. Pertama, John Locke. Seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Fikiran manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan. Yang kedua, Auguste Comte. 3 teori proses sejarah manusia yang bermula dengan tahap teologi, diikuti tahap metafizik dan akhirnya tahap positif. Pada tahap positif ini, manusia dikatakan tidak lagi memerlukan agama dan spekulasi falsafah. Sebaliknya, lebih memerlukan dan meyakini ilmu pengetahuan yang berasaskan pengalaman positif, iaitu melalui panca indera. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Aisyah binti Muhammad Masjid dan tajuk yang saya akan cakap adalah kesan rasionalisme dan empirisisme terhadap pendidikan. Poin yang pertama ialah kesan rasionalisme terhadap pendidikan. Seperti yang kita tahu, rasionalisme ciri utamanya ialah akal sebagai sumber utama pengetahuan dan ia juga menafikan panca indera sebagai salah satu sumber. Dan idea ini dapat beri kesan positif dan juga negatif terhadap sistem pendidikan. Dan kesan yang pertama ialah melatih manusia menggunakan akal pada tahap maksima. Dan idea ini dia lebih menjurus ke arah
positif. Hal ini kerana dengan berpegang pada ideologi ini, manusia dapat melatih menggunakan akal semata-mata dalam berfikir dan juga menyelesaikan masalah. Selain itu, manusia juga dapat menggunakan akal fikiran untuk menyingkat ilmu dan juga kebenaran. Kesan rasionalisme terhadap pendidikan yang kedua ialah menjadikan manusia sangsi akan wahyu dan mukjizat. Kesan ini dia lebih ke arah negatif, dan jika ideologi ini dipakai dengan ekstrim, ia boleh mengancam akidah manusia. Hal ini kerana wahyu dan mukjizat agak sukar untuk difahami dan diterima oleh akal biasa manusia. Seperti kita sedia maklum, akal manusia ini agak terbatas. Dan untuk seorang manusia biasa memikirkan tentang wahyu dan mukjizat secara logik adalah agak mustahil. Jadi, sebagai Muslim, kita perlu menerima wahyu dan mukjizat dan menerapkan ia dalam sistem pendidikan semasa. Seterusnya ialah kesan empirisisme terhadap pendidikan. Seperti kita sedia maklum, empirisisme fahamannya menegaskan semua pengetahuan perlu mempunyai bukti, dan ianya dapat dilihat kepada kesan yang pertama, iaitu penggunaan kaedah penyiasatan saintifik. Kaedah penyiasatan saintifik diguna pakai oleh ahli akademik secara meluas di seluruh dunia, terutamanya dalam bidang sains dan juga matematik. Antara langkah utama penyiasatan saintifik yang diguna secara meluas ialah mengenal pasti masalah, mengenal pasti pemboleh ubah, membuat hipotesis dan sebagainya. Kesemua langkah ini memerlukan penggunaan 5 panca indera manusia yang utama secara maksimum, iaitu deria penglihatan, pendengaran, deria rasa, deria bau dan deria sentuhan. Dan menurut Aristotle, tak ada apa yang dapat kita fahami jika ia tidak ditangkap dengan panca indera. Dan hal ini juga disokong oleh salah satu rukun utama empirisisme, iaitu fakta mesti dapat diperhatikan dan diuji, observable and testable. Pemerhatian yang tidak memenuhi ciri ini dianggap palsu dan bukan ilmu yang tulen. Dan secara kesimpulannya, empirisisme menekankan sesuatu ilmu perlu diuji dan dibuktikan terlebih dahulu, bukan sekadar menggunakan akal logik semata-mata. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Aina. Saya akan menerangkan tentang perbezaan dan persamaan antara rationalism dan empirism. Perbezaan antara rationalism dan empirism yang pertama adalah rationalism adalah teori yang menyatakan pengetahuan datang melalui sebab, iaitu sebab adalah sumber pengetahuan dan justifikasi. Dalam erti kata mudah, rationalism menggunakan akal, iaitu berfikiran logik untuk memperolehi pengetahuan. Empirism pula adalah teori yang menyatakan pengetahuan hanya datang atau terutamanya dari pengalaman deria. Pada falsafah empirism berpendapat bahawa segala ilmu pengetahuan hanya boleh diperolehi dengan melalui pengalaman. Okey, perbezaan yang kedua ialah rationalism mempercayai intuisi, manakala empirism tidak mempercayai intuisi. Intuisi ialah kemampuan untuk memahami sesuatu pemahaman, atau kita boleh definisikan intuisi ini sebagai gerak hati. Kita beralih kepada persamaan. Kedua-dua falsafah ini mempunyai beberapa persamaan. Persamaan yang pertama ialah kedua-duanya mencari tujuan yang sama. Kebiasaannya, kebanyakan falsafah mempunyai persamaan, iaitu mereka mencari hakikat kebenaran tentang sesuatu perkara. Persamaan yang kedua ialah kedua-dua falsafah ini menggunakan metod tertentu untuk menganalisis. Rationalism dan empirism menggunakan metod yang khusus untuk mencari kebenaran maupun dalam proses menganalisa untuk kajiannya. Seterusnya, falsafah rationalism dan empirism telah membawa satu perubahan. Pada zaman kemunculan rationalism yang disebabkan tersebarnya ajaran agama di gereja terhadap falsafah. Oleh itu, salah seorang tokoh rationalism, René Descartes, telah membawa perubahan dengan memperkenalkan akal dan rasional untuk mencapai hakikat pengetahuan. Perkara yang sama berlaku dalam aliran empirism, iaitu setelah rationalism diperkenalkan, empirism mendakwa ianya datang untuk memelihara ketulinan falsafah dan memperbaiki fahaman sebelumnya.
Untuk poin seterusnya, saya akan menerangkan rasionalisme menurut perspektif Islam. So, pada peringkat awal rasionalisasi dalam sudut pandang Islam, sebenarnya rasionalisme ini telah pun diketuai oleh sebuah kumpulan ahli pemikir. Dan ahli pemikir ini kita kenali sebagai Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini, mereka agak menyimpang dari perspektif Islam. Antaranya mereka membuat penafian terhadap takdir. Mereka juga tak mempercayai nasib kerana berpendapat bahawa manusia mempunyai kehendak yang bebas dan bertanggungjawab atas tindakannya sendiri. Dan ini jelas sekali bertentangan dengan agama Islam, di mana Islam sangat meraihkan penggunaan akal dalam memperoleh sesuatu ilmu pengetahuan dan bukan hanya dengan pengalaman semata-mata. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 24 yang bermaksud, demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir dan mengambil iktibar daripadanya. Ayat di atas jelas menunjukkan pentingnya akal bagi manusia untuk digunakan sebagai cara untuk berfikir. Berfikir ni bukan sahaja melibatkan perkara harian dalam kehidupan kita dan perkara duniawi sahaja. Malahan dengan akal juga kita mampu melihat dan merasai kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Empirism menurut perspektif Islam pula adalah, seperti yang kita faham, empirism adalah satu pemikiran yang meletakkan bahawa akal itu tak wujud dan mereka hanya menggunakan diri semata-mata yang menjadikan manusia itu untuk mengetahui pengetahuan. Dan akibat menggunakan pemikiran bahawa akal itu tak wujud, ini mencetuskan ketidakpercayaan terhadap konsep wahyu seperti azab kubur yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kerana jika diikutkan secara logik, setiap manusia yang hidup, tiada siapa lagi yang pernah melalui pengalaman azab kubur. Dan ini sangat bertentangan dengan agama Islam, di mana Islam sangat meraihkan penggunaan akal dalam memperoleh sesuatu ilmu pengetahuan dan bukan hanya dengan pengalaman semata-mata. Dan jika dilihatkan pada contoh konsep wahyu, walaupun kita tidak pernah melalui pengalaman azab kubur, kita seharusnya mempercayai wahyu yang diturunkan oleh Allah, kerana Al-Quran adalah panduan kita yang amat penting untuk kita berpegang di dunia dan di akhirat. Dan sesiapa yang tidak mempercayai konsep wahyu, maka ia adalah satu dosa yang besar. Untuk kesimpulan, secara kesimpulannya, kedua-dua falsafah ini iaitu rasionalisme dan empirisme mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Rasionalisme ialah aliran yang menganggap akal sebagai sumber pengetahuan, manakala empirisme pula adalah aliran yang berpendapat bahawa pengalaman adalah cara yang paling sesuai untuk memperolehi pengetahuan. Isi yang kedua adalah menggabungkan kedua-dua metod dalam proses untuk mencapai pengetahuan dan hakikat sebenar. Beberapa kelemahan telah dikenal pasti dalam kedua-dua aliran. Jadi untuk memperbaiki kelemahan tersebut, satu metod yang sangat bagus harus dibangunkan oleh ahli falsafah. Salah satu cara yang boleh digunakan ialah dengan menggabungkan kedua-dua metod dalam proses untuk mencapai pengetahuan dan hakikat sebenar. Seterusnya, Islam juga telah menggalakkan supaya tidak terlalu ekstrim dalam mempertahankan mana-mana falsafah. Dalam mencapai pengetahuan sebenar, kedua-dua aliran perlu digunakan untuk mendapat hasil yang lebih tepat, iaitu pengalaman dan akal perlu digunakan untuk memahami satu pengetahuan. Sekian sahaja dari kami. Terima kasih.